Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru bergabung, selamat bergabung, admin ucapkan. Saudara-saudara, ramai yang bercerita. Bukan saja di kalangan kawan-kawan dan family. Terutamanya di media sosial. Banyak yang bercakap berkaitan dengan titah edendum untuk Najib Razak sebagai tahanan di rumah. Tapi pada akhirnya, kepimpinan pembangkang PAS Bersatu ada gesaan terhadap PMX untuk letak jawatan, bahkan berkata PMX derhaka kerana menyembunyikan titah edendum. Tapi betulkah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri menyembunyikan titah edendum? Kalau benar Anwar menyembunyikan titah edendum, perlu ada bukti. Barulah, bukan lagi tuduhan liar, bukan lagi cerita kedai kopi. Tapi kalau memang benar ada bukti kerajaan hari ini menyembunyikan titah edendum, bukti itulah yang dinantikan oleh rakyat Malaysia, khususnya penyokong Najib Razak. Tapi saudara-saudara, setakat ini belum ada bukti dan rasanya memang tiada bukti kerana PMX dan kerajaan dalam kenyataan sebelum ini melalui Fahmi Fadzil berkata kerajaan tidak menyembunyikan titah edendum. Jadi berkaitan dengan ini, saudara-saudara, adakah memberi kesan kepada pimpinan Anwar sebagai Perdana Menteri? Sekiranya kerajaan hari ini tidak telus, adakah sokongan Anwar akan berkurang? Adakah kerajaan perpaduan berisiko untuk jatuh? Saudara-saudara, berkaitan titah edendum, kerajaan disyur dedah butiran mesyuarat lembaga pengampunan. Dalam satu kenyataan, pengerusi Biro Antarabangsa PKR, Datuk Seri Syamsul Iskandar berkata, ia bagi memberi penjelasan sebenar mengenai titah tambahan dikeluarkan yang di Pertuan Agong ke-16 bagi membolehkan Datuk Seri Najib menjalani baki hukuman penjara menerusi tahanan rumah. Kerajaan disyur mendedahkan butiran minit mesyuarat lembaga pengampunan kepada umum bagi menghentikan spekulasi berhubung kewujudan titah edendum. Katanya, selain itu, ia juga sebagai langkah bagi memastikan ketelusan dan menghalang sebarang manipulasi proses untuk kepentingan politik. Saya harap perkara ini sulit dapat dipertimbangkan oleh kabinet supaya rakyat tahu apa yang berlaku dalam mesyuarat lembaga pengampunan, apa pandangan telah dikemukakan, serta keputusan diambil Al-Sultan Abdullah ketika itu. Setakat ini, saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Berkaitan dengan titah edendum yang menjadi perbualan satu Malaysia pada hari ini, kerana melibatkan bosku, Najib Razak. Mungkinkah ini adalah sinar harapan kepada Najib untuk menjadi tahanan di rumah? Menurut Peguam Najib Shafie Abdullah baru-baru ini, sekiranya prosiding mahkamah memihak kepada mereka, Najib Razak boleh menjadi tahanan di rumah sebulan lagi dari tarik keputusan tersebut, yaitu pada hari Perhimpunan Solidariti Najib diadakan. Kalau Najib dibebaskan, apakah yang akan berlaku selepas ini? Mungkin juga setelah Az-Zahid yang mencadangkan ataupun memohon Najib Razak diberikan pengampunan penuh. Dengan ini, Najib Razak mempunyai harapan yang cerah untuk bebas, bukan saja sebagai tahanan di rumah. Tapi, saudara-saudara, berkaitan dengan titah edendum, walaupun Najib menang rayuan 2-1, masih ramai yang tertanya-tanya. Masih ramai
yang mungkin sanksi berkaitan kewujudan titah edendum. Ada yang kata kerajaan dan Anwar menyembunyikan titah edendum, tapi pada akhirnya kerajaan dalam satu kenyataan melalui juru cakapnya, Fahmi Fadzil sebagai Menteri Komunikasi, telah membuat pengakuan kerajaan tidak melakukan perkara begitu. Tapi pada akhirnya Peguam Najib, dalam satu artikel, Peguam Najib bacakan isi kandungan titah edendum yang tiada tanda tangan Sultan. Nah, sebagai rakyat Malaysia, mungkin kita tertanya-tanya, sekiranya tiada tanda tangan Sultan, adakah titah edendum ini sebenarnya tidak wujud ataupun tidak sah? Nah, itu hanya menjadi pertanyaan. Saudara-saudara, Peguam Najib Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah membacakan titah edendum, dikatakan daripada Yang di-Pertuan Agong ke-16 yang membenarkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah. Titah itu berbunyi, Waragatul Ikhlas Wata Fatul Akhyar, yaitu daripada Beta Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Bilya yang di-Pertuan Agong Malaysia. Mudah-mudahan barang diwasalkan oleh Tuhan seru sekalian alam ke majlis yang berbahagia Datuk Ahmad Teriruddin bin Muhammad Saleh, Peguam Negara Malaysia yang berada pada masa ini di Pejabat Peguam Negara, Putrajaya dengan beberapa selamat dan sejahteranya. Wabadah ehwal, Beta dengan ini menitahkan sebagai tambahan kepada keputusan Beta, berhubung banduan Datuk Seri Muhammad Najib Abdul Razak 530723 065165 pada mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan KL, Labuan dan Putrajaya kali ke-61 pada Isnin 29 Januari 2024 bersamaan 17 Rejab 1445 Hijrah supaya menjalani baki hukuman menerusi penahanan dalam rumah ataupun house arrest. Demikianlah sahaja Beta maklumkan. Nah, di dalam artikel ini telah berkongsi titah Sultan Pahang, dan pada akhirnya Muhammad Syafiq berkata pada 4 Januari lalu Muhammad Nizar memberitahu beliau diperintah menghadap Sultan Pahang yang memaklumkan kewujudan salinan titah edendum dalam simpanan baginda. Keesokannya 5 Januari, beliau telah menerima salinan dokumen itu yang merupakan rekod pribadi Sultan Pahang yang menjelaskan mengapa ia tidak mempunyai tanda tangan Sultan. Setakat ini itu saja, apa komen Anda?